Okey, kita sambung kembali tentang pengawal aturan suhu. Apabila suhu persekitaran tinggi atau suhu badan kita tinggi, maka kita nak hilangkan suhu badan, maka bulu roma ini perlu dicondongkan. Bila bulu roma dicondongkan, maka sebenarnya untuk mencondongkan bulu roma, kita otot regang di sini mestilah mengendur. So, otot regang mengendur, rambut condong di permukaan kulit, satu lapisan udara nipis terperangkap. Sikit je terperangkap, maka lebih banyak haba hilang di persekitaran. Oleh kerana habanya sikit, maka banyak haba akan hilang. Sebab udara ni, lapisan udara ni bertindak sebagai penebat. Okey, bila yang sebaliknya, bila kita sejuk, tubuh kita akan merinding. Kita punya bulu roma akan berdiri. Otot regang mengecut, maka rambut menjadi tegak. Satu lapisan udara tebal, tadi nipis, ni tebal terperangkap. Udara merupakan penebat haba yang baik. Kurang haba dihilangkan melalui sinaran. Okey, itu adalah secara fizikal. Satu lagi ialah pengawal aturan suhu badan melalui proses metabolisme. Haba dihasilkan melalui tindak balas metabolisme. Raja menunjukkan pelbagai cara tindak balas metabolisme mengawal atur suhu badan agar sentiasa tetap. Haba dihasilkan melalui tindakan otot rangka serta tindakan kelenjar endokrin dan juga kelenjar thyroid. Okey, dalam keadaan persekitaran yang panas, otot rangka tidak mengecut dan mengundur secara berulang kali. Keadaan menggigil tidak berlaku. Okey, maka tiada haba dihasilkan. Ini dalam persekitaran yang panas. Okey. Manakala dalam persekitaran yang sejuk, bila kita sejuk, kita menggigil. Apa itu keadaan menggigil? Di mana otot rangka mengecut dan mengendur secara berulang-ulang kali. Keadaan menggigil tu berlaku kerana otot rangka mengecut dan mengendur secara berulang-ulang kali, sampai kadang-kadang gigi kita itu kan bergetar-getar. Okey, apabila mengecut dan mengendur, tindakan otot mengecut dan mengendur tu menghasilkan tenaga, maka suhu akan meningkat. Okey, itu adalah tindakan otot rangka. Satu lagi ialah tindakan kelenjar. Okey, kita tengok kelenjar adrenal. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang kelenjar adrenal. Di mana kelenjar adrenal kedudukannya? Dekat atas buah pinggang. Okey, ini kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal ni, adrenal. Okay, kelenjar adrenal ni dia dirembeskan bila bila kita memerlukan energi. Bila kita memerlukan energi bila kita emergency. Bila kita emergency maknanya cemas. Biasanya dalam keadaan cemas ni, kita akan menyebut seramnya, takutnya, semualah. Okey, dan keadaan tu memerlukan tenaga, maka apa yang berlaku untuk menghasilkan tenaga ini ialah kadar denyut jantung akan meningkat, respirasi akan meningkat. Okey, tetapi kalau kita persekitaran kita dah panas, kita tak perlukan tenaga haba, maka kita kelenjar adrenal tidak dirangsang. Tengok tidak dirangsang. Kurang hormon adrenalin akan dirembeskan, kurang. Okey, kadar metabolisme menjadi rendah dan kuranglah haba dihasilkan. Kurang haba dihasilkan. Okey, sebab kelenjar adrenal ni bila kita cemas, bila kita perlukan tenaga, maka mana nak dapatkan tenaga? Kita kena tingkatkan kadar denyut jantung, kena tingkatkan aras gula dalam darah. Sebab nak hasilkan tenaga, kita perlu oksigen, kita perlu glukosa. So kena tingkatkan aras gula dalam darah, kena tingkatkan pengambilan oksigen.
maka respirasi akan meningkat, pernafasan meningkat, denyut jantung akan meningkat. Maka kelenjar adrenal dirangsang oleh hypothalamus. Kelenjar adrenal merembeskan hormon lebih banyak, hormon adrenalin. Kadar metabolisme badan meningkat untuk menaikkan suhu badan dan lebih banyak haba dihasilkan. Okey, itu adalah tindakan adrenal. Bagaimana tindakan thyroid? Kadang-kadang panas, thyroid tidak dirangsang sebab thyroid ni kita belajar sebelumnya, kelenjar thyroid adalah yang mengawal kadar metabolisme badan. Metabolisme tu adalah proses penghasilan tenaga. Kalau kita tengok thyroid tu, ni bentuk dia, bentuk bow. Ini kita punya trakea dia. Okey, thyroid. Okey, thyroid ni. Thyroid ni juga menyebabkan peningkatan, kalau adanya hormon tiroksina, dia akan meningkatkan kadar denyut jantung, kadar pernafasan, menyebabkan kadar respirasi meningkat. Tujuan ni semua untuk apa? Untuk penghasilan tenaga, sebab kelenjar thyroid mengawal kadar metabolisme. Metabolisme. Okey. Maka keadaan kalau suhu yang panas, tak perlulah kita banyakkan tenaga. So, kelenjar thyroid tidak dirangsang. Sedikit hormon tiroksina dirembeskan dan kadar metabolisme adalah rendah dan normal, kurang haba dihasilkan. Sebaliknya, kalau suhu yang rendah, kelenjar thyroid akan dirangsang, hormon tiroksina dirembeskan dengan lebih banyak, kadar metabolisme meningkat, lebih banyak haba dihasilkan. Okey, hasil daripada kedua-dua cara mengawal atau tindakan fizikal melalui kulit tadi dan kadar metabolisme melalui tindakan otot juga kelenjar, lebih banyak haba dihilangkan dari persekitaran dan kurang haba dihasilkan. Dengan itu, suhu badan menurun ke paras normal melalui mekanisme suap balik negatif. Begitu juga dalam keadaan sejuk. Hasil daripada ni akan menyebabkan kurang haba dibebaskan daripada badan, lebih banyak haba dihasilkan. Dengan ini, suhu badan meningkat ke arah yang normal melalui mekanisme suap balik negatif. Cara dia apa? Ada dua. Hasilkan tenaga atau kurang hasilkan tenaga. Satu lagi, halang atau galakkan haba dihilangkan di persekitaran. Okey. Okey, konsep dia sama je. Inilah raja skema dia. Saya kata kalau aras suatu normal, suatu faktor. Saya kata ni suhu, misalnya kata suhu badan 37, dia meningkat. Okey. Keadaan yang meningkat ni, suhu meningkat ni dikesan oleh termoreseptor tadi. Kalau kita termoreseptor ada dua, satu dekat kulit, satu lagi dekat hypothalamus. Kalau kulit untuk mengesan suhu persekitaran, manakala dekat hypothalamus untuk dalam darah. Maka berlakulah mekanisme pembetulan oleh efektor melalui suap balik negatif tadi. Melalui berapa cara? Melalui fizikal. Satu fizikal iaitu kulit. Satu lagi ialah melalui tindakan otot dan juga tindakan kelenjar endokrin. Okey. Maka menyebabkan penurunan suhu dan kembali kepada paras normal. Juga jika kita suhu menurun, biasa tadi suhu meningkat ni bila lepas kita exercise. Okey. Ataupun bila kita berada di tengah panas ke. Okey. Jika suhu badan menurun pula, bila kita pergi tempat yang sejuk. Bila kita pergi tempat yang sejuk, masuk dalam peti ais besar tu ke, maka dikesan oleh reseptor, berlakulah mekanisme pembetulan. Sama juga kalau suhu, mekanisme pembetulan dia
ada melalui fizikal dan juga tindakan otot dan kelenjar endokrin. Kemudian dia akan berlakunya proses peningkatan suhu kembali kepada paras normal